Salam sejahtera murid-murid, bersua kembali bersama Cikgu Hajina dalam Pendidikan Moral Tahun 5. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar murid-murid unit 12 bertajuk Kerjasama. Standard kandungan 12, amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Standard pembelajaran 12.3, menjelaskan kesan pengabaian amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat. 12.4, mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat. 12.5, mengamalkan sikap bekerjasama dalam hidup bermasyarakat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini murid-murid, pada akhir pembelajaran, diharap murid dapat menjelaskan kesan pengabaian amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Yang kedua, mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Yang ketiga, mengamalkan sikap bekerjasama dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Seterusnya murid-murid, kriteria kejayaan. Yang pertama, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 2 kesan pengabaian amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Yang kedua, murid dapat mengekspresikan sekurang-kurangnya 2 perasaan berkaitan dengan amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat mengamalkan sekurang-kurangnya 1 sikap bekerjasama dalam hidup bermasyarakat. Baiklah murid-murid, jom kita lihat buku teks. Murid-murid buka buku teks muka surat 112 hingga 113. Baiklah cikgu akan tolong bacakan ya. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah Masyarakat Sepakat Hidup Berkat. Kita lihat situasinya dulu ya. Persatuan Penduduk Bandar Saujana mengadakan program Dunia Sains untuk golongan kanak-kanak. Saya, ahli kelab anak muda Bandar Saujana, menjalankan tugas bersama-sama dengan Persatuan Penduduk untuk menjayakan program ini. Baiklah, ini maksudnya murid-murid penulis cerita ni bersama dengan ahli kelab dia, iaitu ahli kelab anak muda Bandar Saujana, bersama-sama Persatuan Penduduk akan menjayakan program Dunia Sains ya. Baik, kita lihat sebelum program. Okey, yang pertama, apa yang dilakukan oleh penulis dan penduduk Persatuan Penduduk di kawasan tersebut dan juga ahli kelabnya. Ahli Persatuan Penduduk bersama-sama dengan sukarelawan program membuat bancian ke setiap rumah untuk mengetahui minat kanak-kanak. Maksudnya murid-murid, mereka pergi ke rumah-rumah untuk membuat kajian ataupun membuat bancian. Melihat berapa ramai kanak-kanak yang minat ataupun mengetahui minat kanak-kanak setiap rumah tu ya. Apakah minat kanak-kanak di setiap rumah. Okey, seterusnya ahli Persatuan Penduduk dan ahli kelab anak muda mengadakan mesyuarat bersama-sama untuk merancang aktiviti program. Okey, selepas mereka buat bancian, mereka pun bermesyuarat dan merancang aktiviti program yang akan dilaksanakan. Seterusnya, ahli kelab anak muda bekerjasama dengan sukarelawan untuk mengedarkan brosur program. Brosur ni macam risalah lah. Ni macam dekat tangan dia ni. Mereka edarkan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan. Dan seterusnya, penduduk setempat membuat persiapan dewan bersama-sama dengan sukarelawan program. Jadi maksudnya penulis ni tadi sukarelawan lah ya. Jadi mereka dengan penduduk kampung sama-sama menyiapkan dewan yang akan digunakan pada hari program dilaksanakan. Seterusnya, semasa program dilaksanakan, saya bersama-sama dengan ahli jawatankuasa program membantu pendaftaran peserta. Jadi mereka membantu dalam pendaftaran. Pendaftaran yang maksudnya pada hari pertama
kanak-kanak ataupun peserta menyertai program tersebut ya. Ataupun boleh dikatakan sebagai sesi suai kenal, sesi mengetahui data, mengisi borang dan sebagainya. Seterusnya, saya bekerjasama dengan ahli jawatankuasa makanan untuk mengagihkan makanan supaya beban kerja mereka dapat dikurangkan. Selepas tu, sukarelawan ni tadi membantu mengagihkan makanan kepada para peserta. Dan saya bersama-sama dengan jawatankuasa aktiviti menjalankan sesi pengurusan diri. Mereka menjalankan sama-samalah aktiviti pengurusan diri bersama dengan peserta-peserta tadi. Jadi selepas sahaja selesai program, kami berganding bahu dengan ahli kelab anak muda yang lain membersihkan dewan. Jadi mereka sama-sama membersihkan dewan. Setelah selesai program tadi, mereka bersama-sama membersihkan dewan yang telah digunakan untuk aktiviti tadi. Kami bersama-sama dengan kaum wanita menyediakan minuman dan makanan kepada ahli jawatan kuasa program. Selain itu, mereka juga bersama dengan kaum wanita penduduk tersebut di kawasan tersebut menyediakan minuman dan makanan ya. Dan akhir sekali, kami bekerjasama dengan ahli jawatankuasa menghantar borang maklum balas program kepada peserta melalui email. Maksudnya di sini mereka sama-sama membantu membalas ataupun menghantar borang maklum balas ya melalui email. Jadi, saya harap murid-murid boleh membaca sendiri perincian daripada aktiviti ini ya supaya murid lebih faham. Okey. Baik, kita teruskan. Berdasarkan petikan tadi, antara amalan kerjasama yang dilakukan oleh penulis adalah membuat bancian, mengedar brosur, membuat persiapan dewan, mengagih makanan, membantu pendaftaran, membersih dewan, menjalankan sesi pengurusan diri, bersama-sama tadi menjalankan sesi pengurusan diri, menghantar borang melalui email, dan akhir sekali menyediakan makanan dan minuman. Murid-murid boleh rujuk teks petikan tadi supaya murid-murid dapat lihat di mana cikgu dapat senarai-senarai ini. Seterusnya, apakah yang akan berlaku jika amalan kerjasama diabaikan? Maksudnya kalau kita tidak kisah atau mengabaikan amalan kerjasama ini, apakah yang akan berlaku? Hubungan masyarakat tidak erat ataupun renggang. Maksudnya kita tidak dapat memupuk silaturahim antara masyarakat. Jadi lama-kelamaan sikap kau-kau, aku-aku, maksudnya tidak ambil kisah, tidak ambil cakna masyarakat sekeliling, maka menyebabkan hubungan semakin renggang. Seterusnya, tiada lagi semangat perpaduan. Memang tidak dapat dipupuk semangat perpaduan kerana masyarakat masing-masing dengan hal masing-masing. Jadi ini akan menyebabkan semangat perpaduan semakin berkurang dan lama-lama ia boleh jadi pupus. Seterusnya, keharmonian tidak dapat dikekalkan kerana masyarakat tidak ada sikap saling menghormati, toleransi dan sebagainya. Jadi, keharmonian pun akan menjadi tergugat. Seterusnya, kebajikan masyarakat terabai. Maksudnya di sini, sekiranya masyarakat mengamalkan sikap masing-masing dengan hal masing-masing, masyarakat lain yang bermasalah, contohnya seperti orang kurang upaya yang tidak ada ahli keluarga, tinggal bersendirian, ataupun masyarakat yang kurang bernasib baik macam kemiskinan akan terabai. Tidak ada masyarakat lain yang ambil cakna ataupun ambil kisah. Lebih cakna dengan keadaan persekitaran. Jadi masyarakat yang bermasalah ini akan terus terabai dan tidak dipedulikan, akhirnya akan
lebih mudarat dan sudah pastinya mendatangkan keburukan kepada masyarakat itu sendiri dan juga negara. Baik, perasaan yang wujud jika mengamalkan amalan kerjasama. Yang pertama, sudah semestinya kita akan rasa seronok kerana dapat melaksanakan sesuatu tugas bersama-sama. Rasa bangga. Bangga ni kerana kita dapat membantu masyarakat lain meringankan beban orang lain, ya. Kemudian kita akan rasa teruja. Apabila melakukan sesuatu program, kita akan rasa lebih bersemangat dan tidak sabar-sabar untuk melakukan sesuatu bersama masyarakat lain. Kemudian memupuk kasih sayang ataupun perasaan kasih sayang akan wujud secara tidak langsung sebagai satu keluarga besar, ya. Dan akhir sekali, kita akan rasa senang hati kerana dapat membantu orang lain. Maksudnya bila kita melakukan kerjasama, saling bantu-membantu, kita akan rasa senang hati kerana sesuatu tugas itu dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Baiklah murid-murid, tugasan kita hari ini. Okey, untuk jawapan ini, murid-murid boleh menulis jawapan dalam bentuk peta minda mengikut kreativiti murid-murid. Peta minda ni pelbagai, ya. Seperti sebelum ini cikgu dah beritahu bagaimana bentuk peta minda. Jadi nanti murid-murid boleh reka peta minda sendiri mengikut kreativiti murid-murid sendiri. Baik. Soalannya, yang pertama, nyatakan 3 kesan kepada masyarakat jika amalan kerjasama diabaikan. Apakah yang berlaku kepada masyarakat sekiranya amalan kerjasama diabaikan? Nyatakan 3 sahaja. Yang kedua, tuliskan 3 perasaan berkaitan jika mengamalkan amalan bekerjasama. Murid-murid senaraikan 3 sahaja perasaan, ya, dalam bentuk peta minda. Sama juga nombor 1 tadi. Murid-murid senaraikan 3 kesan dalam bentuk peta minda. Kesan mengabaikan kerjasama, ya. Dan yang ketiga, senaraikan 2 amalan kerjasama yang kamu amalkan ketika bersama masyarakat di tempat tinggal kamu. 2 amalan kerjasama yang kamu amalkan. Okey. Apakah yang kamu lakukan ketika bersama-sama masyarakat lain melakukan sesuatu aktiviti? Contohnya ketika perayaan ke, ataupun ketika majlis-majlis perkahwinan, ataupun ketika berlakunya kematian. Apakah kerjasama yang kamu lakukan, ya, bersama masyarakat lain? Baiklah murid-murid, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.